Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa, iaitu Dr. Haji Syadli bin Sabaduddin dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya dan ahli kumpulan akan menerangkan topik 3 iaitu seni dan keadaan berfikir. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang akan menerangkan topik 3 bermula dengan saya, Intan Nur Syafinas binti Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adib Aiman bin Adam. Nombor ID saya 2022910089. Saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah dan pemikiran lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, nama diberi Muhammad Toib bin Muhammad, pemegang nombor metrik 2022798123. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nomar Zaiti binti Maksa. Nombor kad pelajar saya ialah 2022798343. Saya akan membentangkan mengenai intuitif dan juga falasi dalam seni dan kaedah berfikir. Saya akan memulakan penerangan dengan pengenalan seni dan keadaan fikir. Apa itu seni dan keadaan fikir? Seni dan keadaan fikir merupakan satu proses pemikiran yang membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia. Semasa berfikir, otak manusia akan bertindak dan berusaha dengan memahami rancangan luar yang diterima dia, membentuk konsep, membuat tafsiran dan tindak balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan. Terdapat teori dan definisi pemikiran yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi, terutamanya sejak kurun ke-20. Terdapat 4 teori penting dalam seni dan keadaan berfikir. Yang pertama, menurut Dewey 1910, aktiviti mental dalam satu proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada tahun 1967, Gifford mengatakan pemikiran merupakan suatu jenis keperolehan atau kepayaan. Ia juga mempunyai pelbagai gambaran berfikir. Pada 1970 pula, menurut teori Roger Sperry, otak kiri manusia berfungsi dengan berfikir secara kritis, manakala otak kanan manusia berfikir secara kreatif. Yang terakhir, William W. Williams 1944 pula mendefinisikan pemikiran sebagai proses dalaman yang pantas sama ada secara sedar atau tidak sedar terhadap rangsangan luar yang diterima melalui diri. Induktif. Apa itu induktif? Induktif merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada khusus pada umum. Keadaan induktif dimulai daripada kes khusus hingga meningkat pada perumusan kesimpulan secara umum. Kaedah induktif adalah dalam bentuk mengkaji sebagian fakta atau sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Kemudian, penaklukan simpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi objek-objek yang dikaji atau tidak dikaji. Kaedah menggunakan induktif disebut sebagai induksi, yang antara salah satu daripada kenyataan iaitu sama ada premis atau kesimpulan boleh benar atau palsu. Sebagai contoh, gagak itu berwarna hitam, maka semua gagak berwarna hitam. Pernyataan ini tidak benar kerana tidak boleh menganggap semua gagak berwarna hitam hanya dengan melihat seekor gagak berwarna hitam. Ini kerana terdapat juga gagak yang berwarna cerah disebabkan penyakit albino. Jadi, contoh tersebut dapat diperhatikan bahawa penggunaan kaedah induktif tidak memerlukan premis atau kesimpulan yang benar. Seterusnya, deduktif. Apa itu deduktif? Deduktif berbeza dengan induktif di mana deduktif bermaksud berfikir daripada umum kepada khusus. Ada kepastian dalam kesimpulan. Logik deduktif yang pertama ialah silogisme. Premis dan kesimpulan bagi logik deduktif hendaklah sama ada kedua-duanya benar atau kedua-duanya palsu. Sebagai contoh, premis 1. Semua manusia bernafas dengan menggunakan oksigen. Premis 2. Ali ialah seorang manusia. Kesimpulannya, Ali juga bernafas dengan menggunakan oksigen. Namun, terdapat juga hujahan palsu di mana masih merupakan sebuah deduksi. Sebagai contoh, premis 1. Semua planet di dalam sistem sudah kita mempunyai atmosfera. Premis 2. Pluto merupakan salah satu planet di dalam sistem sudah kita. Kesimpulannya, Pluto mempunyai atmosfera. Jadi, itu dikatakan kaedah berfikir secara deduktif, logik, di mana jika premisnya benar, maka kesimpulannya adalah benar. Begitu juga jika sebaliknya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang intuitif. Pemilihan intuitif ialah cara membuat sesuatu keputusan tanpa menggunakan fakta atau maklumat lengkap. Cara ini digunakan dalam 4 keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang perlu membuat keputusan meskipun dia tidak mempunyai maklumat sama sekali bagi dijadikan asas keputusan yang diambil. Yang kedua, seseorang itu mempunyai banyak maklumat, tetapi maklumat itu tidak relevan dengan keputusan yang dibuat. Keadaan yang ketiga, seseorang itu terdesak dan tidak ada waktu bagi mencari maklumat.
Dan keadaan yang terakhir, seseorang itu boleh mengambil lebih daripada satu keputusan dan tiap-tiap keputusan itu sama ada sama-sama baik atau sama-sama buruk. Berfikir secara intuitif banyak digunakan oleh golongan usahawan dan peniaga. Antara contohnya, seorang peniaga makanan di pasar malam menggunakan intuisi bagi menentukan jumlah lauk pauk yang hendak dimasak dan dijual pada malam itu. Beliau tidak tahu dengan pasti sama ada malam itu hari akan hujan atau tidak. Beliau hanya mengagak berdasarkan intuisi. Jika hari hujan, banyak makanan yang dijual tidak laku. Maka, tidak semua orang mempunyai daya intuisi yang kuat. Oleh itu, kebanyakan orang tidak dapat membuat ramalan yang tepat berdasarkan gerak hati mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang falasi. Penggunaan kaedah pemikiran falasi adalah merujuk kepada satu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar menerima setiap perkara yang diperkatakan olehnya. Dari segi saintifik pula, kesilapan pada cara berfikir yang membawa kepada satu huraian, alasan, pendapat atau kesimpulan yang keliru akibat daripada penyalahgunaan penaklukan. Falasi merupakan helah penggunaan logik yang membolehkan sesuatu diterima benar sekalipun ianya adalah salah. Seterusnya ialah jenis falasi. Falasi mempunyai dua jenis, iaitu falasi normal dan juga falasi tidak normal. Falasi normal ialah kaedah dan struktur hujah tidak betul atau lemah dan premis tidak sokong kesimpulan yang dibuat. Falasi normal berlaku apabila kita tidak menggunakan peraturan-peraturan yang betul di dalam logik deduktif dan juga induktif. Boleh didapati dalam kaedah deduktif yang mana struktur hujahnya premis betul tetapi kesimpulannya salah sama sekali. Untuk falasi tidak normal, menampakkan kelemahan dalam hujah. Berlaku apabila premis betul, kesimpulannya salah. Sebagai contoh, falasi sebab salah, falasi divisi, falasi komposisi, falasi dilema palsu, equivokasi dan penggunaan jargon. Falasi tidak normal menampakkan kelemahan dalam hujah. Berlaku apabila premis betul, kesimpulannya salah. Sebagai contoh, falasi sebab salah, falasi divisi, falasi komposisi, falasi dilema palsu, equivokasi dan juga penggunaan jargon. Baiklah, yang pertama simbolik, iaitu keupayaan berfikir manusia dibentuk oleh interaksi sosial. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, interaksi, tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain, tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Bagi sosial pula, segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Seterusnya dapat mempelajari makna-makna dan simbol-simbol yang membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir seperti deduktif, induktif, intuitif dan falasi. Seterusnya pula ialah ilham. Sesuatu yang boleh diperolehi oleh sesiapa sahaja tidak mengira tempat maupun masa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sesuatu yang menggerakkan hati atau menimbulkan daya cipta untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya, memiliki ilham untuk menghasilkan karya sendiri seperti lagu, puisi, filem dan lukisan. Seterusnya mampu menghasilkan rekaan menurut ilham mereka. Baiklah, yang ketiga pula linguistik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, linguistik bermaksud kajian saintifik tentang bahasa, iaitu kerap kali digunakan dalam kehidupan seharian. Fikiran dan tindakan seseorang itu bergantung kepada struktur dan kosakata dalam bahasanya. Struktur ayat dan bahasa yang digunakan apabila berfikir adalah berbeza mengikut cara pemikiran individu masing-masing. Yang keempat pula, abduksi. Kaedah abduksi merupakan kaedah mengambil pengajaran atau iktibar daripada beberapa penjelasan yang lain. Ia merupakan satu kaedah penakulan dengan memilih hipotesis yang dianggap benar
dan boleh menjelaskan sesuatu perkara secara tepat dengan bukti yang relevan. Penggunaan istilah abduksi adalah kerana ia melibatkan proses pengambilan satu daripada pelbagai hipotesis atau penyebab yang difikirkan paling tepat. Yang kelima pula ialah dialog. Dialog bermaksud perbincangan atau perundingan antara dua pihak yang bertelingkah kepentingannya. Selain itu, berdialog yang disebutkan dalam kamus Dewan juga memberi erti bertukar-tukar pendapat atau pandangan mengenai sesuatu isu secara terbuka. Dialog adalah suatu komunikasi antara dua pihak atau lebih sama ada secara formal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya ingin menyambung pembentangan rakan saya. Seterusnya tajuk mengenai inquiry falsafah melalui komuniti. Apakah yang dimaksudkan dengan inquiry? Inquiry ini merupakan satu kaedah memahami sesuatu perkara ataupun maklumat melalui data yang dikumpulkan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan juga pendekatan. Dan perkara ini terbahagi kepada 5, iaitu psikologi, sosial, intelektual, moral dan juga kehidupan harian. Yang pertama, psikologi. Psikologi merupakan satu aspek pemikiran yang kritikal dalam mengenal pasti andaian yang ada dan memandang suatu teori yang hebat secara meluas. Memerlukan kepada pandangan suatu konsep secara alternatif dan idea yang dijana yang telah dianalisis. Maksudnya dekat sini kita memandang suatu perkara, suatu maklumat yang telah kita dapat. Kita tidak memandang maklumat tersebut hanya pada satu pandangan sahaja. Kita terima dengan pelbagai pandangan. Itulah yang dimaksudkan dengan secara alternatif. Seterusnya, intelektual. Intelektual menggunakan akal fikiran secara sistematik. Ini kerana dengan menggunakan logik akal fikiran, seorang dapat menimbulkan buah fikiran secara teratur dan mengeluarkan hujah dengan merujuk kepada beberapa syarat dan peraturan supaya hujah itu dapat diterima oleh masyarakat. Maksudnya dekat sini kita tidak mengeluarkan hujah ataupun pemikiran kita tidak secara melulu. Kita mengikut peraturan yang telah ada, mengikut syarat yang telah ada. Seterusnya, aspek sosial. Aspek sosial ini banyak merujuk kepada tingkah laku sosial manusia kerana falsafah merupakan suatu perkara yang penting bagi manusia untuk memahami makna diri individu, tujuan hidup dan juga tanggungjawab terhadap orang lain. Maksudnya falsafah ini membantu manusia untuk bersosial dengan manusia yang lain. Maksudnya falsafah membantu manusia bersosial antara satu sama dan lain. Falsafah juga memudahkan manusia bersosial dan saling meletakkan kebergantungan antara satu sama lain, seperti yang saya cakap tadi. Seterusnya, moral. Penempuan terhadap nilai-nilai moral universal. Hal ini kerana falsafah dapat memberikan peningkatan kepekaan nilai moral universal dan merangsang manusia untuk mempertahankan prinsip-prinsip keadilan. Falsafah juga membantu manusia dalam membuat sebarang keputusan dan tindakan mengikut nilai moral diri sendiri. Dan akhir sekali, kehidupan seharian. Penyelesaian terhadap sesuatu masalah dengan menyiasat sesuatu kebenaran, realiti dan tujuan permasalahan manusia. Falsafah dapat membantu manusia membuat keputusan dalam sesuatu situasi yang memerlukan. Maksudnya dekat sini, dengan dapatan yang kita dapat melalui kehidupan seharian, dengan maklumat yang kita dapat melalui kehidupan seharian, kita dapat bertindak dalam sesuatu situasi, dalam sesuatu keadaan secara spontaneous, secara spontan. Kerana kita telah menghadapi masalah tersebut. Akhir sekali, kesimpulannya, apa yang kita dapat melalui seni dan kaedah berfikir ini, kita dapat melihat bagaimana cara-cara untuk berfikir dengan lebih baik dan dengan cara berfikir yang lebih baik kita dapat bertindak dengan situasi dan juga keadaan kehidupan harian
apabila kita menimpa permasalahan dan sebagainya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.